tu anda dah bersedia. Jangan pukul 9.45 baru nak masuk bilik air. Baru nak bangun ke? Maksudnya dah siap, dah bersedia depan meja, dah siapkan. Kemudian audio di on, video di on kan ni. Yang bawah ni gambar je ni tak nak macam tu. Dia ada video. Jangan sambil menggosok lah, sambil kat mall lah. Macam mana nak bercakap, orang lain pun tengok dia ni. Apa dia buat ni, belajar ke? Peruntukkan masa tu untuk pembelajaran. Sebab anda ada 7 paper. Jadi kita tak nak pelajar-pelajar pendidikan khas ni pencapaian dia dalam pendidikan apa ni, pembelajaran untuk semester ni jatuh disebabkan pembelajaran melalui online. Online ni walaupun pembelajaran online, penilaian tetap berjalan. Contoh untuk kita punya kursus kita ni penilaian adalah berterusan. Untuk makluman anda, kehadiran anda ni semua ada diambil kira kehadiran anda ni, sebab kita ada peruntukan sebanyak berapa markah? 10, 20 markah. 20%, 20% anda punya kehadiran ni ada penyertaan. Kalau katakan ni 100%, kalau 20% hilang tinggal 80 you tak dapat A. So penyertaan ni mudah je. Untuk dapat 20% ni sangat mudah. You datang hadir dengan keadaan yang bersedia. Taklah seperti tadi, mungkin ni minggu pertama, janganlah pergi ke mall lah, tengah menyapu sampah lah, tengah merosok baju lah. Macam tak ambil serius. Ini pembelajaran kita. Kalau anda di kelas, anda tak boleh buat macam itu. Di kelas, pembelajaran, buat cara pembelajaran. Belajar ikut cara yang betul. Kalau di kelas, anda datang ke kelas, duduk dalam keadaan posisi untuk belajar, dan kita para peserta, insyaAllah bersedia untuk mengajar. Jadi anda pun bersedialah untuk belajar. Ini pengkhususan. Serius dengan pengkhususan anda. Dan anda juga, saya hendak kalau boleh, sayangi, cintai pengkhususan anda ini. Bidang pendengaran ini. Seperti mana kami juga. Kami pun melalui perkara yang sama. Saya, Dr. Farah, Encik Samizi, kami memang minat ataupun bukan minat, memang mencintai, mendalami dan untuk mempelajari pengkhususan pendengaran. Jadi anda pun seperti kami, diharapkan seperti itu. Baiklah, tanpa melengah masa, saya mempersilakan Encik Samizi, insyaAllah doktor, Encik Samizi untuk berkenalan, beri nasihat kata dua dengan bahasa isyarat dia apa semua. Boleh tak? Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay, selamat pagi. Okay, saya tak nak cakap banyak sebab tadi Dr. Nafi pun dah cerita, Dr. Farha pun dah cakap. Cuma ingat satu perkara, adab dengan guru. Itu saja. Okay, awak semua pelajar. Jadi awak semua dah dewasa. Pun yang beragama Islam pun tahu kan adab dengan guru bagaimana. Okay, jadi kalau waktu kelas, carilah proper tempat yang betul, belajar dengan betul, buka skrin. Saya rasa benda tu saya dah tak perlu ingat dah. Awak dah tahu awak nak menghadap 3 orang guru awak ni. Tak nak nama pendek-pendek sebab mudah untuk kami ambil kehadiran. Okey? Tolong ya, minta saya tak nak ingat berulang kali awak bukan budak sekolah menengah lagi. Awak dah masuk universiti. Jadi benda-benda tu dah terpacak dalam kepala awak sebagai seorang pelajar dewasa. Okey? Tolong ya, kalau awak nak jadi guru, kalau murid awak nak menghormati awak, maka awak kena belajar, awak kena jadi menghormati diri awak kepada guru-guru awak sendiri. Tolong ya, sebab kita tahu kehidupan ni sentiasa dibalas balik kan. Jadi tolong sangat-sangat beradab dengan guru awak. Okey? Dan saya yang kedua, saya harap ni awak baru first time dia orang ambil bidang ni kan. Okey, so start sekarang belajar untuk tingkatkan kemahiran komunikasi untuk murid pekak, khususnya dalam bahasa isyarat. Jangan keep lah, cuba ambil masa peluang untuk belajar bahasa isyarat sebab last nanti bila tahun 4 awak akan praktikal dan sebelum tu awak akan belajar subjek kurikulum. Kita akan orang kata ada micro teaching menggunakan komunikasi untuk orang pekak ni iaitu bahasa isyarat, komunikasi seluruh dan sebagainya. Jadi kena start untuk belajar, tingkatkan kemahiran dalam bahasa isyarat, reflect balik apa yang awak dah belajar dahulu. Okey? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Syafizi. Banyak yang telah dinasihatkan, dia terpacak kalau awak tu.
Biar ingat apa semua pesanan-pesanan tu, adab bersama guru. Kami pun melalui perkara yang sama. Jadi kami juga dulu beradab dengan guru. Walaupun apa pun yang dikatakan oleh guru, dia tetap guru kita dan kita sentiasa mendoakan guru kita dalam doa-doa kita doakan guru kita. Itu semua kena ingatlah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh itu bermanfaat untuk kita bidang pendengaran ni. Jadi anda pun insya-Allah akan menjadi guru dan anda juga akan mengharapkan perkara yang sama seperti mana yang telah diterangkan oleh Cik Syamizi sebentar tadi. Jadi ingat, bukan dia nak beletih pada anda minggu pertemuan pertama, bukan nak beletih. Jadi ini adalah ingatan-ingatan yang sangat berguna kepada diri kita. Bagi kita yang bakal menjadi guru dan sekarang ni anda adalah pelajar dan perlulah ingat, pelajar kena bersedia dan bidang yang dipilih adalah bidang yang anda pilih sendiri, bukan kami yang paksa anda pilih. Bila you pilih, kami akan bertanggungjawab untuk mendidik anda sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Dan untuk makluman anda, pengalaman saya dah mengajar di UKM ni, alhamdulillah saya dah mengajar hampir 13 tahun saya dah mengajar di UKM. Tapi saya pengalaman mengajar semua sekali dah hampir 35 tahun pengalaman mengajar saya. So untuk makluman anda, kebanyakan guru-guru di sekolah pendidikan khas pendengaran yang di sekolah sekarang ni, kebanyakan mereka berasal daripada ataupun melalui proses latihan di UKM. Untuk sekolah menengah lah maksud saya. Sekolah menengah kebanyakan dia ada berasal daripada diajar ataupun mendapat latihan di UKM dan sehingga kini biasalah adalah 5% atau 0. berapa persen tu yang tak berapa perform, tapi secara keseluruhannya boleh saya katakan semua guru-guru yang dilatih di UKM pendidikan khas pendengaran, alhamdulillah memang mendapat pujian daripada berbagai pihak lah, terutama lagi pihak pengetua di sekolah dan sebagainya, memang mendapat pujian. Dan kebanyakan mereka yang kita latih ada yang telah menjadi guru bagi pentadbir dan ada juga yang telah menjadi pensyarah. Pensyarah juga. Sebagai contoh depan anda sekarang ni, Dr. Farha sendiri. Dr. Farha adalah salah seorang alumni ataupun anda boleh ambil contoh pada beliau. Beliau adalah pelajar sarjana muda pendidikan khas UKM. Sama macam anda juga dulu. Dr. Farha tahun sesi bila? Rahsia. Dia cuma nak jaga umur dia tu. Dia rahsia. Tapi muda. Untuk makluman anda, dia masih muda lagi. Muda sangat. Tengok muka dia tu cerah, muda kan. Dan beliau adalah pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang program kita ni sarjana muda pendidikan khas. Dan beliau kini telah pun menjadi pensyarah di sini dan bergelar doktor. Ada doktor falsafah. Sarjana mudanya di UKM, sarjananya di Australia, di Newcastle, dan juga seterusnya PhD dia di Manchester University di UK. Tunjuk cawan ni. Manchester, nampak ni Manchester. Ni dia bagi saya ni. Dia bagi saya. Cawan ni dia bagi. Okeylah. Alright, gurau-gurau. Tapi ini satu untuk motivasi untuk anda. Ikut contoh. Jadi saya percaya anda juga ada bermotivasi dan berniat untuk menjadi pensyarah. Mungkin ada. Seperti macam Dr. Farha juga. Dia seorang yang bercita-cita tinggi untuk menjadi pensyarah. Dan ingatan saya pada anda, biarlah kita ni bercita-cita tinggi. Jangan kita hanya pandang yang benda pas je. Tak apalah, lulus je pun tak apa, lulus. Dengan kami bertiga, sorry, no lulus. Kalau anda tak perform, you deserve whatever you want. Whatever you nak, kami akan bagi you. Tapi you kena perform. You perform, insya-Allah kami akan bagi anda punya performance anda berdasarkan performance anda. Jadi ingatan saya, bersungguh-sungguhlah dalam pembelajaran. Insya-Allah orang yang berusaha akan berjaya. Ini janji Allah. Janji Allah kita berusaha dan selainnya kita bertawakal. Insya-Allah kita berjaya. Lihat saja pada Dr. Farha, Cik Syamizi pun begitu juga. Dan beliau adalah dia seorang yang terkenal, famous, glamour. Kabarnya sedang bercinta dengan artis di RTM. Selalu lalu jumpa artis. Halo. Sebab dia selalu di RTM. Sorry, gurau aja. Kalau kelas saya memang saya begitu. Saya suka enjoy supaya you tak stres. Beliau, anda kenal dia di TV1. Kadang-kadang di TV1 je. Dengan Ustaz Don dah tak ada. Ustaz Don dah habis.
Dulu dengan Ustaz Don mengaji tu, bagus juga. Dan sekarang di RTM, insya-Allah selang seminggu berapa kali? Seminggu sekali beliau akan ke udara. Jadi, untuk anda yang pendengaran ni untuk belajar bahasa isyarat, anda ni kalau saya nak wajibkan berat sangat kan? Tengoklah Dr. insya-Allah Encik Syamizi ni berisyarat di RTM 1. Di berita perdana RTM 1, ya. Baik, sebelum kita mula untuk sikit penerangan tentang performa ni, ada soalan tak? Ada soalan? Saya suka pelajar yang ada soalan sebab kita nak bagi markah ni. Ada markah 20% ni. Kalau pelajar ada soalan, ada bagi pendapat, ada bagi apa ni, Cik Syamizi Cik Syamizi nak cakap apa-apa? Silakan. So kalau ada apa, Dr. Farah ada nak cakap apa? Tak ada So, ada soalan? Markah ni. Tak ada markah? Tak nak markah? Doktor, Okay, tak apa. ada lagi. Okay. Nak tanya. Contoh kalau ada beberapa antara kami yang belum ambil bahasa isyarat, tak apa ke? Tak apa. Sebab bahasa isyarat adalah wajib. Semua pelajar pendidikan khas perlu ambil bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat dibuka setiap semester. Setiap semester, insyaAllah saya dengan Dr. Syamizi, doktor lagi insyaAllah. Belanja ayam goreng aja lagi. Okey, insyaAllah saya dengan Cik Syamizi akan mengajar bahasa isyarat semester ni. Dan kemungkinan Cik Syamizi dah bagi komitmen, dia kata nak ajar semua. Saya rasa Alhamdulillah. Jadi tak ada masalah sebab beliau pakar bahasa isyarat. Okey, kalau anda belum ambil lagi bahasa isyarat, tak apa, tak ada masalah. Tapi sebelum tamat pengajian, perlu ambil bahasa isyarat. Kalau you tak ambil bahasa isyarat dan tak lulus bahasa isyarat, anda tak boleh bergraduat. Tak boleh mendapat ijazah. Itu syaratnya. Braille, permainan Braille, bahasa isyarat dan rekreasi komuniti kena ambil. Itu 3 komponen tu you kena ambil lah. Itu untuk mengesahkan anda bidang pendidikan khas. Pengkhususan bahasa isyarat. Bahasa isyarat tu boleh juga ambil pada kemudian sebelum yang PPK 3 tu kan. Sebelum PPK 3 tu. Maknanya pada semester yang sama dengan PPK tu pun saya rasa masih okey lagi. Sebab kalau ambil awal sangat, macam saya cakap, saya tahu pelajar-pelajar ni yang dah datang kelas saya semester lepas. Betul tak? Tapi saya kata drop sebab satu kelas terlalu ramai masa tu. Pelajar tahun 2 tengah ambil. Jadi tahun 1 saya suruh drop tahun lepas sem lepas. So sem ni boleh ambil kalau free, kalau tak clash. Dan boleh juga ambil kemudian dan ambil dulu kursus-kursus lain. Tapi kena ambil lah. Kalau ambil awal lupa pula Kang bahasa isyarat tu. Ya, kebanyakan anda ni pergi semester ke-3. Ada semester ke berapa? 3. Semester ke-3. Kalau ambil bahasa isyarat boleh, tapi pada pendapat saya dia terlalu awal sebab bahasa isyarat ni dan tujuan dia supaya anda boleh berkomunikasi dengan orang pendengaran. Tapi yang terbaiknya ambil macam Dr. Farah kata tadi, ambil semasa ataupun sama dengan PPK 3. Itu semasa anda sebelum anda ataupun sebelum anda nak ke praktikum lah. Okey, baik doktor. So jangan risaulah. Cuma anda kena ingat kena ambil. Cuma sekarang ni saya nak beritahu, saya buka dalam sistem SMP Web, tak ada seorang pembelajar lagi mendaftar untuk kursus bahasa isyarat. Jadi kalau anda fikirkan anda nak mendaftar sekarang, saya tak boleh inilah, tolak anda boleh mendaftar. Silakan untuk mendaftar, tapi subjek anda banyaklah. Sekarang dah ada 7, daftar satu lagi 8. 8 setiap kursus ada banyak assignment, kalikan dengan 8 ada jumlah berapa assignment yang ada. Banyaklah assignmentnya kan. Baik, ada soalan lagi sebelum saya mula untuk menerangkan tentang performa ni? Soalan untuk saya, soalan untuk Dr. Farah ataupun soalan untuk Cik Syamizi, silakan. Kalau ada soalan. Tak ada soalan? Contoh soalan. Ada? Contoh soalan. Doktor, boleh tak saya belajar dalam mall masa tengah shopping-shopping? Tak boleh. Kalau boleh biarlah ada kat rumah. Ada lokasi yang betul untuk pembelajaran. Nanti kan terganggu fokus anda. Jadi kita tak nak pelajar hilang fokus masa belajar. Okey, baik. Kalau tak ada apa soalan, saya akan menerangkan. Mungkin siapa
Dr. Farah nak terangkan ke atau saya nak terangkan? Okey, Dr. Farah terangkan, nanti saya akan apa ni jump in. Okey. Sampai-sampai. Boleh kita tengok, boleh nampak skrin yang saya kongsikan ni? Nampak doktor? Cukup besar tak? Boleh doktor, nampak. Cukup besar? Besar? Nampak doktor? Nampak je. Perlu besar lagi tak? Nice. Okey. Okey, Nice. so sekarang ni ada 3 pencara. Boleh, ni saya sajalah tulis. Kita ada Microsoft Teams kat sini. Link ni cuba search. Cuba search sekarang. Tengok, boleh tak jumpa? Dapat tak keluar Microsoft Teams? Sudah klik situ ke? Dia orang kena copy, apa panggil, select and then search. Cuba search. Dah ada ke? Dah download ke Microsoft Teams? Kalau yang pakai handphone, yang pakai laptop baru, semua kena download. Because dia adalah satu app. Kalau macam handphone, pakai app kan. Kalau pakai komputer pun dia panggil application sekarang ni. Tengok komputer jenis apa. Kalau Mac memang app. Kalau Windows pun dia panggil application lah. Tapi kalau kata tak boleh, dia boleh open through browser. Maksudnya dia akan buka. Function dia sama je sebenarnya. Cuba test, boleh tak masuk? Saya dah create tapi cuba request untuk join. Kita cuba sekarang. Mana yang tak ada app boleh download internet cukup. Doktor, saya dah request. Oh dah request? Okay, saya tengok je. Ada kat nama saya. Sekejap Sarah Adibah. Nizi boleh akses tak? Kejap kami tengah cuba juga. Pelajar sarjana ke PhD ke? Saya belum dapat notification. Tapi saya try buka. Dia memang banyaklah masalah teknikal sebenarnya. So kita akan cuba sama-sama. Pelan-pelan. Full time atau part time? Part time. Oh, full time. Dah buka dah. Ini ada app, dah download dah app. Okey, pergi dekat kejap Saya pun kami pun nak duduk sini tak? Susah. Okey, so sekarang pergi dekat ni kot. Ni Teams. List of Teams. And then ni PPK dah ada kan? Lepas tu activity ada tak? Files. More. Ni bergabung. Bergabung tu macam kita biasa. Shift reminder. Sebab pakai iPad ni I'm not very familiar. General kot. Cuba tengok general. See all items. Okay. Post. Kami tak dapat lagi tau notification. Tapi dia dalam email tu ada hantu itu. Ada. Tengok je dalam komputer tu. Tak ada. Nah. Ni tak ada macam ni dia notification kat mana sebab Kalau pakai komputer. Kat email dia ada. Tapi yang ni dekat apa ni dekat komputer. So nak set tak ada pula. Dekat Teams Ni dah dapat dah notification. So macam ni you tengok Pending request. Feed. Activity. Dekat feed. Ada tak feed? Ni ada activity. Accept lah. Feed ada tak? Ada kan? Okey. Kita accept. Boleh. Cuba accept. Accept all lah. Accept all boleh? Okey dah. Dah masuk tak? Ada accept all. Okey, masuk dah
Cuba check. Dah, doktor. masuk, doktor. Okay, well done. Dah. Ada yang ada masalah tak? Saya tak tahu sebenarnya platform mana yang kita boleh guna. Sebab Microsoft Teams ni macam kompleks sikit. Ada yang pernah ada pengalaman tak guna Microsoft Teams? Ada. Okey tak? Setakat ni okey juga doktor. Okey juga kan? Saya sebenarnya suka Microsoft Teams sebab dia lebih komprehensif. Kan? Tapi alternatifnya saya memang pakai Zoom. Lepas tu saya record and then saya upload. Saya adalah YouTube channel tu. Nanti apa-apa bahan recording semua saya upload kat situ. Sebab saya rasa itu yang paling accessible bagi orang yang internet rendah. Sebab at least yelah benda tu boleh bergerak lah. Kalau Teams dia nak kena download dulu apa benda semua kan. Tapi kita akan buat pelbagai cara kot. Tak tahu lah sebab kalau dah pakai Microsoft Teams tak boleh nak download pula. Dia punya recording tu betul tak? Ke recording tu boleh download? Dia boleh record tapi tak sure boleh download ke tak. Isu dia adalah kita yang ada internet ni tak ada masalah. Kawan kita yang tak ada internet tu nanti, dia tak boleh nak download Microsoft Teams. Betul tak? Lepas tu dia tak boleh download, dia langsung tak ada akses. At least kalau kita pakai Zoom, dia dan saya upload ke YouTube, dia perlu klik satu saja. Dia cuma perlu klik YouTube. Walaupun mungkin YouTube pun dia berpusing-pusing kan. Tapi tak tahulah, mungkin later ke dia boleh follow. Alternatively, mungkin kita juga boleh buat perbincangan di Telegram. Telegram tu bagus dia sebab dia kapasiti dia besar lagi. WhatsApp memang paling accessible. Tapi bila save tu nanti dia hilang conversation tu. Pernah ke pakai Telegram? Pernah. Telegram sebenarnya bagus lagi lah. Dia punya capacity untuk save storage tu maksud saya. Dia lebih stable. Sebabnya kalau kata tiba-tiba kita tukar handphone sekalipun, benda tu ada. Kalau WhatsApp kan bila tak backup kan, dia tak fully recover kan. Pernah kan tukar phone? Itu pengalaman saya lah. Memang problem WhatsApp. So kita boleh cuba kita guna Telegram. Boleh doktor. Kena biasakanlah cari platform baru walaupun WhatsApp yang kita dah biasa pakai, kita cuba Telegram pula. Okey, so nak minta seorang ketua boleh tak? Boleh. Untuk tolong uruskan seorang ketua ni buat Telegram untuk bukanlah ketua maksudnya wakil lah. Boleh seorang. Ada volunteer tak? Yang macam dia sayang kat kawan-kawan dia, dia nak tolong kawan-kawan dia, boleh volunteer? Tak ada masalah. Cepat angkat tangan. Saya buat group doktor. Terus saya boleh volunteer. Boleh Siapa saya tu? Saya Sarah Adibah. Sarah Adibah, okey. Sarah Adibah awak kumpulkan nombor telefon, buat Telegram. Buat Telegram, lepas tu contact juga kawan-kawan yang TESOL ke apa ke. Cuba carilah ask around. Nanti tanya group TESOL. Okey, boleh kita teruskan? Macam mana saya nak keluar dari sini? Dia ni dah ada dah. Sekejap. Berbual dia tak boleh terangkan. Saya tak boleh, doesn't show. Sorry. Tak. Itulah cuma Oh, kat sini kot. Okay, got it. Okay, boleh kita teruskan? Microsoft Teams dah. Cuma saya rasa pakai Zoom je. Kita pakai Zoom je. Nanti saya upload dekat YouTube channel kalau kata nak tengok balik. Sebab sumber. Senang, mudah. So kat sini nanti saya padam lah. Kita tak perlu pakai Microsoft Teams. Zoom saja. Prasyarat tak ada. Tapi kalau
awak dah miss PPK 1, tiba-tiba katalah ada kawan-kawan yang kata tak naklah ambil dulu PPK 1 tahun depan, SEM depan baru nak ambil. Tak boleh. Sebab dia ada prasyarat. Dia berangkai. PPK 1, PPK 2, kenapa bergema? PPK 1. Ada dah. PPK 1 dulu, lepas tu kalau kata tak ambil PPK 1, kata nak ambil SEM depan, nak ambil PPK 2 tak boleh. Tu kena bagi tahu kawan-kawan kalau kata ada yang clash, sebenarnya utamakan PPK dulu. Baru ambil minor ke, minor tu kalau clash kena drop lah minor tu. InsyaAllah ada ruang lagi untuk ambil minor. Okey. Okey, kita teruskan Nama kursus ni 2015 ke? Betul tak? Apa dalam senarai nama tu? 2173. 2173. Okey. PPK Pengkhususan Pendidikan Khas, kita ada perkembangan dan ciri individu masalah pendengaran. Maknanya kalau PPK LD, dia jadi masalah pembelajaran. Sebab tu ada pelajar yang tersalah kod. Sebab dia nampak macam sama tapi tak sama. Kena check kod tu Okey, kredit 3. Penting kena tahu ni. Sebab kalau dia TESOL, saya rasa dia jadi taraf lain wajib, sebab dia punya wajib major adalah apa dia punya TESOL. Elektif. Okey, ini artikel yang saya cadangkan lah. Banyak yang kita akan rujuk banyak ni. Early Literacy Development ni boleh cari ni. Saya rasa ni buku. Oh, ni buku. Introduction to Audiology. Yang ni Murray and Snowdon ni artikel. Yang ni pun buku. Dia banyak buku tapi kita akan kupas lah. Ni rujukan saja. Okey. HPK meneliti konsep dan komponen ni okey lah. Maknanya khusus ni kita nak you boleh buat apa Okay, nanti tengoklah. Okey, yang penting adalah ni. Senarai tajuk ni juga. Minggu ni kita cakap tentang pengenalan khusus. Sedikitlah untuk pengetahuan kemudian terus kita akan masuk kepada takrifan pendengaran. Maknanya kita selalu cakap pekak ni apa? Pekak ni adalah orang yang tak dengar, tapi sebenarnya tak. Ada takrifan lain. Bila kita kata dia ni pekak lah, bukan kerana dia pekak yang biasanya kita cakap dia tak dengar tu, tapi ada lagi. Dia juga menggunakan bahasa isyarat contohnya. Itu benda tu akan dieksplor oleh pada minggu hadapan dia satu perkataan yang ada definisi lain. Itu yang kita panggil konsep panggil apa? Pentakrifan. Definition. Conceptual meaning. Macam konon macam dia sebab dia konsep. Kalau macam handphone, kita nampak ini adalah handphone. Handphone berbentuk flat, berbentuk empat segi. Benda ni nampak, kita boleh namakan. Tapi kalau konsep yang abstrak, contohnya pekak, dia tak ada, kita tak boleh kata pekak tu berbentuk bulat. Pekak itu dia bukan limited tu tidak dengar sahaja. Sebab tu kita ada model-model perubatan, model budaya, model pendidikan. Itu kita akan kupas lagi lah. Contoh kita nak kata, contoh yang paling mudah biasanya kita kata kacak. Atau contoh kan handsome ataupun cantik. Cantik tu satu benda yang kita tak boleh pegang. Kita tak tahu dia adakah bulat itu cantik, adakah empat segi itu cantik, adakah buku ini cantik contohnya. Mungkin pada awak cantik, pada orang tak cantik. Sama juga dengan konsep-konsep dalam pendengaran. Sebab dia banyak bermain perkataan social science. Okey, pada minggu ketiga Encik Syamizi akan berkongsi tentang apa kita panggil apa tu Mizi nak bercakap? Okey, untuk minggu ketiga ni iaitu perkembangan pendengaran kanak-kanak tipikal dan punca kehilangan pendengaran. Kita tengok nanti bagaimana seorang kanak-kanak itu kan bagaimana bila lahirnya soalan itu mereka dikesan mengalami masalah pendengaran. Bagaimana apa yang akan terjadi padanya dalam proses perkembangan. Sebab kita kena ingat proses
pemulihan bahasa sebab dalam akan terganggu sekiranya ada masalah pendengaran. Sebab kalau kita tahu dalam sebelum umur 3 tahun kan, kalau kita tak boleh orang kata bercakap, kat situ ada gangguan dari segi pemulihan bahasa itu sendiri. Jadi nanti kita akan tengoklah, saya akan kupas bagaimana kanak-kanak tipikal ni berkembang jika mereka mempunyai pendengaran. Tetapi kalau mereka tidak mempunyai pendengaran, mereka mengalami masalah pendengaran, bagaimana pula akan terjadi dari segi proses perkembangan mereka dan apakah punca dia. Sebab kadang-kadang kita tengok anak ni lahir tiba-tiba dia pekak, dia boleh menjadi anak yang mengalami masalah pendengaran. So apa puncanya? Mungkin sebab kerana ibu dia, kerana faktor persekitaran dan sebagainya. Nanti saya akan kupaskan nanti pada minggu ketiga. Saya harap boleh bacalah dulu tentang tentang punca-punca kehilangan pendengaran, sebab banyak dekat website internet, contohnya dari segi KKM banyak menceritakan punca-punca kehilangan pendengaran, macam mana proses perkembangan itu, banyak informasi-informasi. Tapi nanti kita akan bincangkan selebih lanjutnya pada minggu ketiga nanti. Tapi awak boleh baca dulu. Better lebih baik awak baca sebab nanti akan banyaklah terminologi yang kita akan uraikan takut awak tak faham. At least kalau awak tak faham nanti insya-Allah minggu 3 nanti saya akan jelaskanlah nanti. Okey. Biasakan dengan istilah-istilah perubatan, istilah-istilah pendidikan dalam bidang kita ni lah. Okey. Baik, silakan. Okey, kita teruskan dengan minggu keempat, kategori kehilangan pendengaran dan implikasinya ni Dr. Hanafi. Okey, untuk minggu keempat. Okey. Baik, untuk minggu keempat insya-Allah kita akan belajar tentang kategori kehilangan pendengaran dan implikasinya. Dan itu ada sambungan daripada minggu yang ketiga, dah ada kaitannya, ada kesinambungannya. Dan kita akan tengok sebab kehilangan pendengaran ni ada pelbagai kehilangan pendengaran. Dia ada beberapa disebel macam mana sebelum lahir, semasa lahir dan selepas lahir. Itu kategori. Dan apa implikasi-implikasi kepada kanak-kanak yang mengalami masalah atau kehilangan pendengaran ni berdasarkan dia punya darjah-darjah ataupun demi kehilangan dia lah. Apa disebel, apa implication dia, dan saya akan cubalah mengumpas kepada anda supaya anda dapat faham lah. Jadi sebab apa ni dan anda juga kena tahu sebab nanti di kelas nanti perkara-perkara penting lah. Sebab dalam kelas tak semua murid tu mengenai tahap pendengaran, kehilangan pendengaran yang sama. Kemungkinan ada yang berbeza. Berbeza. Jadi berbeza macam mana kita nak menangani dalam pengajaran, pembelajaran semasa dalam darjah. Itu ada caranya dan saya sangat berharapkanlah anda boleh copy tajuk ni dan boleh search bahan-bahan dalam internet. Just copy dan paste kat Google dan search. So boleh dapatlah bahan-bahan itu dan boleh baca, dan semasa saya buat kuliah nanti anda pun boleh bagi respon. Boleh tanya soalan dan sebagainya. Saya tak nak pengajaran saya jadi saya seorang je bercakap. Saya akan banyak bersoal. Soal jawab. Okey, nanti kita berjumpa insya-Allah. Kita ada pada minggu seterusnya kita akan bergila-gila saya dengan Cik Mizi untuk kupas lebih lanjut bila kita tak dengar tu apa kesan daripada psikomotor, kognitif, bahasa dan sosial. Banyak benda yang kita cakap di sini anda dah belajar dalam perkembangan dan ciri kanak-kanak khas semester 1 tahun 1. Ingat tak? Kita lupa dah. Dengan Dr. Manisah. Ingat. Mula-mula sekali datang. Kita dah jumpa kawan-kawan pernikahan yang lain kan. Lepas tu semester 2 ambil apa? Saya lepas. Masalah bahasa. Dah ambil dah? Masalah bahasa dan komunikasi. Yang tu banyak. Buku pakai buku apa? Tak ada buku? Tak ingat lah. Kuda tu, tak ingat? Bukan gambar kuda tu. Kebetulan gambar dia kuda. Dan penulis ni nama kuda. Kuder. Tak ingat dah? Buku tu boleh buka balik lah. Boleh cari balik. Memang banyak sangat berkaitan. Terutamanya untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran.
Okey, kemudian teruskan lagi kita sebenarnya akan juga melihat anatomi pertuturan. Maknanya tadi kita dah tengok anatomi telinga kan. Telinga ni luar dia apa, tengah dia apa, dalam dia apa. Kemudian kita akan tengok juga bagaimana bunyi-bunyi keluar. Sebab tu budak pekak kadang-kadang dia sebut pelat. Macam contohnya yelah bukan budak pekak je, kanak-kanak yang baby tu disebut cu-cu. Satu sebab bunyi tak nampak. Pakai contohnya saya sebut mama ke baba? Mama. Doktor. Kalau kita tak dengar, kita tak tahu apa yang orang tu sebut. Boleh nampak tak perbezaan dia? Itu kita kena tahu mama, baba, kat mana beza dia. Itu bunyi-bunyi pertuturan lah. Kita tengok je tak cukup kalau kita tak dengar. Sebab tu budak pekak dia tak boleh sebut dengan baik bukan kerana dia ada masalah pertuturan tapi kerana dia ada masalah pendengaran. Dia tak dengar jadi dia tak tahu bunyi apa yang keluar. Kena Sebab tu istilah pekak bisu tu salah. Bisu tu salah. Sebab dia bukan masalah bisu dia tak boleh nak sebut. Dia boleh sebut asalkan dia dengar. Tapi kerana dia tak dengar, mama dan baba adalah berbeza, dia tak boleh sebut. Okey? Nanti kita akan explore dalam yang ni dengan Dr. Hanafi dan kita banyak main lukis-lukis. So kena belajarlah melukis. Dan lukisan tu you kena, sebab sekarang ni belajar online. Kalau kita suruh you lukislah cantik-cantik. Pergilah tekap ke, cari gambar yang elok. Jadi you lukis daripada gambar yang betul. Kalau you tak pandai melukis. Sebab bila kita bagi tugasan melukis, pelajar selalu lukis buruk-buruk. Jadi kita macam pelik lah. Tugasan ni kan boleh tekap. Tekaplah, kita benarkan. Memang kita minta you lukis gambar yang betul. Sebab kalau tak nanti lukis tak betul, dah lah tak cantik tu satu kan. Lepas tu tak betul. Masalahnya ialah tak betul. Okey, teruskan Kemudian kita akan berbincang tentang isu dan program intervensi. Ini bersama Encik Mizi. Intervensi antara apa benda. Sekarang ni kita dah tahu dia ada masalah pendengaran. Apa yang kita boleh buat. Sebab kita boleh terima dia seadanya dan bagaimana kita boleh bantu. Okey, kemudian kita juga akan melihat dari aspek yang global. Pembentukan pendidikan yang inklusif dan equitable. Equitable ni SDG 4. Tahu SDG? Pernah dengar? SDG? Anyone tahu SDG? Tak tahu SDG? Tak pernah dengar? Tak boleh show. Nak kena sebut nama ke? Tak tahu. Dah dengar doktor tapi Sarah. Sarah Adibah. Sustainable. Sustainable apa? Sustainable Development Goal. Well done. Siapa Betul. tu? Dapat 2 markah. Zulhaimi. Zulhaimi. Dapat markah, pandai awak lah. Zulhaimi meja tu lepas ni kena pindah terbalik. Maknanya awak menghadap tingkap tu. Yang keempat. Oh, okey doktor. Yang keempat, betul. Dia ada berapa gol? Lepas ni lah, tak apa. Sustainable Development Goal ada berapa total? Ada 17. 17. Well done. Betul. Dan dia memang pendidikan diangkat. Pendidikan inklusif diangkat sebagai salah satu goal untuk dunia mencapai, tahu tak? Betapa pentingnya. Penting sangat. Okay, and then kita ada pembentangan analisis pertuturan. Okay, pembentangan ni kita akan, doktor nak share ke? So sekarang fokus kepada bagaimana kursus ini akan dinilai lah. Okay, doktor nak sambung. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farha. Jadi anda dah tahu kursus-kursus, tajuk kursus yang akan diambil oleh anda selama 14 minggu. Dan kemungkinan ada cuti semester break. Setengah semester break, selalunya minggu yang ke-7
Minggu ke-8 tu adalah semester tak terasa. Jadi kita akan berjalan semua sekali 14 minggu. Jadi bila selepas minggu yang ke-7 tu automatik dia ada minggu yang semester break lah. Tapi kami akan kongsikan kalau jadual akademik dah keluar, kami akan kongsikan. Jadual akademik. Okey Farah, tengok pada penilaian. Baik, ini ada penilaian. Semua nampak tak penilaian kita tu ada 5 item penilaian. Nampak semua? Nampak tak? Nampak Doktor? Nampak semua So kena lihat betul-betul dan fahami betul-betul. Kalau tak faham tanya soalan. Ya. Ni penilaian ni penting. Setiap tu ada memainkan peranan, ada pemberatan dia ada semua 15. Yang pertama tu 15%, kedua tu 20%, yang ketiga tu 30%, yang banyak tu 30%, yang keempat tu 15% dan kelima 15%. Okey, yang pertama. Yang pertama, anda perlu menyediakan satu rajah tempat keluar bunyi. Kepentingan pertuturan dan huraiannya sebanyak 15%, 15% dan dalam anda punya artikulasi. Artikulasi. Dalam artikulasi itu, rajah tempat keluar bunyi itu, kepentingan anda kena lukis satu lukisan yang agak besar lah dalam saiz A4. Dalam A4 anda kena lukis. Kena kalau siapa boleh lukis dalam bentuk elektronik secara grafik tu pun lebih baik lah. Kemudian kena terangkan setiap bahagian bunyi itu. Bagaimana, apakah kepentingan pertuturan tu, bagaimana bunyi-bunyi itu terbentuk. Kemudian buat huraian setiap bahagian. Bahagian tak apa, kita akan detailkan. Yang pertama tu 15%. Yang kedua adalah analisis pertuturan dan pembentangan kajian. Kajian kes 20%. Dr. Farah, mungkin Dr. Farah boleh terangkan tugasan ni? Silakan. Okey. Untuk analisis pertuturan, tugasan dia ialah disebabkan PKP kan, kita tak boleh nak keluar. Apa yang berlaku pada semester-semester lepas, kita minta pelajar keluar dan cari kanak-kanak. Kanak-kanak sama ada dia ada masalah pendengaran ke, tapi susahlah kita nak buat sekarang. Kita boleh buat satu, kita cari kanak-kanak di bawah umur dalam yang boleh bercakap umur berapa? 3 tahun 3 tahun ke bawah? 4 tahun? 2 Atau tahun? boleh juga. 3 tahun 3 hingga 6 tahun. 6, 5 okey. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 hingga 5 okey. Kita ambil kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Saya tulis juga kat sini. 3 hingga 5 tahun. Kanak-kanak 3 hingga 5 tahun. Okey. Ataupun cari seorang kanak-kanak yang ada OKU. Individu Tak kisah OKU apa, tak kisah. Individu OKU. Individu OKU. Sebab kita nak tengok, tapi dia bukanlah OKU fizikal. OKU apa-apalah. Sebab kita nak tengok. Kecuali fizikal. Kita akan bagi senarai perkataan. Katalah ada 30 perkataan. Tak ada sebut. Sebut. Katalah sebut. Sebut. Paha. Kita akan sebut gereja contohnya. Gereja. Kita sebut, tengok orang tu dia sebut apa. Lepas tu kita akan fonetik kan. Fonetik kan. Sebab kita nak dengar dia sama ada dia tukar gejeja ke. Gejeja maknanya dia buat apa? Kalau gereja kepada gejeja. Dia buat penukaran. So itu yang kita nak analisis. Penggantian ke pengguguran. Okey. Pengguguran. Record, rakam pertuturan. Dan analisis lah. Analisis bunyi. Ini yang akan dibentangkan. Analisis secara fonetik lah. Dan bentang. Bentang tu termasuk video
video untuk kita dengar bersama-sama lah. Betul ke budak ni sebut geja-geja dan analisisnya adalah penukaran? Dr. Farah, kalau yang nak rakam tu, boleh minta kebenaran parent Lupa kan? pula. Jangan lupa dia minta kebenaran. Kebenaran parent, kalau you nak rakam kan, takut parent dia tak bagi, Tak bagi kan? rakam. Minta kebenaran, minta surat sikit lah. Sebab kita nak gunakan bentang, takut ada orang ambil dia viral ke apa benda kat YouTube ke apa tu, tak boleh lah. Kerahsiaan tu kena jagalah. Hmm. Okey. Okey, boleh dah. Esei, kemudian esei. Esei ni apa? Okey, mungkin Dr. Syarmizi. Farah. Esei ni kalau tak silap saya nanti towards the end kita akan ada satu soalan. Ni macam final exam lah. Kita akan bagi satu soalan terbuka. Bila anda dah faham tu anda kena menulislah sedikit. Ini format dia kemudian. Baik, kita akan terangkan kemudian lah. Okey, ni quiz. Kita nak tambah. Quiz, okey. Rahsia bila. Baik, terima kasih Dr. Farah. Quiz ni, biasanya quiz ni kita akan bagi mungkin di pertengahan semester. Kita bagi pertengahan semester sebab dia 15% dan kita akan buat antara 5% dan jumlah dia 15% lah. Dan kuis ni anda pada pendapat saya kita dah merancang bahawa pelajar sentiasa bersedia. Kemungkinan sebelum kita mula kuliah kita adakan kuis. Jadi mungkin satu daripada saya, satu daripada Dr. Farah, satu daripada Cik Syamizi. So total ada 15. Jadi anda sentiasa bersedia je lah. Saya kata, okey hari ni kita buat kuis. So dia kata, oh doktor kami tak bersedia. Itu awak punya pasal lah kan. Kata kasarnya. Jadi saya andaikan anda ada sentiasa bersedia dan kami akan bagi kuis. Sebab saya 5%, Dr. Farah 5%, Cik Syamizi 5%. Jadi bila kelas kami je, kami akan bagi kuis. Tak semestinya, jadi anda tak semestinya awal, mungkin selepas 2-3 kursus ke, lepas tu kami akan bagi kuis. Jadi kuis tu mesti berkaitan kursus-kursus yang telah pun kami bagikan. Termasuk sama ada dia ada bentuk esei ke, multiple choice ke, cara lisan ke apa benda, terpulang. Mungkin saya aja soal macam Viva. Cuba awak terangkan saya ni. Siapa? Ni awak terangkan. Contohnya macam Ronaida Husna, terangkan saya yang ni. So you terangkan. So kalau terangkan bagus, saya bagi 5%. Kalau kata tak boleh terang, saya bagi 0%. Contoh macam gitu. Mudah kan? Semua setuju? Setuju. Bagus. Jadi sentiasalah bersedia dengan exam. Kalau siapa tak attend pada itu ada kuis, saya andaikan dia tak ada lah. Kalau dia tak, katakan pada masa saya kuliah tu, saya bagi kuis, kebetulan pelajar tu tak hadir. Jadi buat cara awalnya kita bagi dia 0 markah lah. Mungkin lepas tu dia buat soal hospital ke, doktor ke, MC dan sebagainya, kita consider lah. Kita buat ulangan untuk pelajar berkenaan sahaja. Ya? Jadi sentiasa bersedia dengan kuis ini. Baik, saya rasa itu je untuk kuis. Dan yang akhir sekali mungkin saya boleh terangkan. Kemudian Cik Syamizi, mungkin Dr. Farhan dia boleh tambah lagi. Tentang penglibatan ni adalah banyak, 20%. Lebih tinggi daripada kuis. Apa maksudnya penglibatan ni? Penglibatan ni macam tadi lah. Awak tunduk, tengok, tanya soalan pun tak nak. Tanyalah soalan. Soalan apa-apa. Doktor dah kahwin ke belum? Tanya tak apa. Boleh. Fikir soalan juga. Maksudnya hubungkan komunikasi. Contoh. Kan? Kita tak apalah. Kan? Doktor apa khabar? Sihat ke doktor? Dah makan ke belum? Tanya soalan juga itu. Hubungan mesra. Itu nak latih awak supaya berkomunikasi. Dengan pensyarah. Jangan awak anggap pensyarah ni seperti harimau. Semua nak makan awak. Awak takut dengan pensyarah. Kan? Kami ni semua nampak muka garang. Tapi baik. Hati ada taman kan. Macam tu Syamizi, Dr. Farah ni semua. Kami nak bantu anda. Supaya anda mencintai bidang kami ni. Bidang pendengaran. Dan nanti sama-sama membantu pelajar yang lain. So penglibatan, anda boleh bagi cadangan, anda boleh bagi soalan, bagi pendapat dan sebagainya. Berbincang dan sebagainya. Boleh. Masa kami pergi keluar, doktor saya nak bagi pandangan. Angkat tangan. Kau bagi pandangan, tak ada masalah. Bukan nak gaduh Bukan nak kena penampar pun, tak boleh nak tampar pun dekat dalam ni kan. dalam kamera ni tak nampak apa. Tapi elok, saya nak kita ni sebagai guru anda kena berani ke depan. Yakin. Anda ada confident, your confidence level will be high. Lebih tinggi lah, lebih baik. Supaya berhadapan dengan guru,
berhadapan dengan murid, berhadapan dengan pensyarah dan sebagainya, buat pembentangan dan lain-lain. Ni, itunya otai. Jadi semua kena bagi penglibatan. Jangan, saya tak nak anda sia-siakan untuk 12% ni, anda tak dapat 20% ni. Jadi setiap orang kena pastikan anda dah strategize. Hari ni saya nak tanya Dr. Hanafi lah, dia dah makan ke belum? Dapat 100% kan? You kena strategize, betul. Kami dulu masa belajar, kita kena strategize. Pensyarah ni dia suka apa? Pensyarah ni suka apa? Pensyarah ni mood dia macam mana? Macam ni kan? Tapi ada student ni dia tak kerti nak ajar, dia pakai langgar macam tu. Kosong markah, penglibatan tak dapat. Rugilah dia. Kan? Jadi student kena strategize. Hari ni nak tanya lah pasal ni tak berapa faham tentang tugasan ni. Ataupun you dah baca satu artikel, you nak share dengan kawan-kawan. Silakan. You dah dapat satu artikel yang baik atau buku yang baik, you nak share. Doktor, hari ni saya hari tu saya baca satu artikel ni. Saya nak sharekan satu bahagian yang penting. Boleh tak? Silakan. Jadi tu dapat 1%. Kan? Jadi kalau kita ada 14 minggu, sekurang-kurangnya kalau awak dapat 1% satu minggu satu tu, 14 minggu you dah dapat 14%. 6% lagi mungkin you senyum-senyum ke, you borak-borak ke bagi pendapat, dah dapat lagi, tambah lagi 6%. Jadi you dah dapat 20% tu. Jangan sia-siakan 20% penglibatan tu. Ini cara mudah untuk anda dapat markah untuk anda punya kursus ni. Faham tak? Jadi anda kena ingat macam Dr. Farah beritahu tadi, kalau you hilang 20% tu, you tak datang, you tengok gitu, tak buat apa-apa. Tak dapat markah apa pun. Soalan tak ada, bagi pendapat tak ada, tak tegur pensyarah pun tak ada. Doktor apa khabar? Dr. Farah tudung hari ni cantik lah. Dapat markah. 1%. Kan? Macam itu cara dah belajar. Jadi, wujudkan hubungan komunikasi yang baik dengan para pensyarah kita. Bukan untuk kursus ni aja, kursus-kursus anda yang lain pun begitu. Ya. Tanya pensyarah apa khabar, sihat ke? Itu salah satu cara. Dapat 20% tu. Jangan rugikan 20% tu. Kalau anda rugi 20% tu, Dr. Farah cakap tadi, tak dapat A. Memang tak dapat A. Sebab 20 tinggal 80%. 80%. Itu kan, anda dah buat assignment tu, semua dapat full mark tau. Dapat full mark semua, dapat 80%. Tak dapat A. Uish, jawab. Orang pertama datang. Dan yang paling mudah sekali untuk anda menepati masa. Kuliah kita mula pukul 10 pagi. That's it. Pukul 10 pagi maksudnya kita dah pun berada depan kamera ni, depan laptop ke whatever. Kalau tak ada laptop, telefon. 10 pagi dah mula. Bila kita ambil attendance tu, check satu persatu, anda dah ada jawab. Saya doktor, saya sihat, dah siap dah ni. Okey. Dapat markah penglibatan. Kan? Ini mana ni berposak-posak. Saya kat pasar raya doktor. Saya tengah dalam bas ni tengah nak pergi. Itu tak ada lah. Kena bersedia. Kena bersedia. Luangkan masa. Ini kuliah anda. Anda kena luangkan masa. Okey, pelibatan ni penting untuk mendidik anda sebagai seorang guru. Mendidik anda sebagai seorang guru. Dengan attire yang betul. Tak perlulah pakai kemegahan sangat, tapi yang formal lah. Yang formal, attire yang formal. Baik, itu saya punya pandangan saya untuk pelibatan. Mungkin Dr. Syabizi dulu. Syabizi. Dr. Hanafi dah banyak dah cerita. Itulah sebab pelibatan ni penting. Sebab tu saya harap sebelum subjek-subjek yang diajar, awak semua dah baca. Sebab at least awak boleh, saya suka kalau pelajar kemukakan pendapat, dapat maklumat yang baru. Sekurang-kurangnya, sebab itu memang environment di universiti. Okay? Kita bukan di sekolah, kita bukan di sekolah rendah, sekolah menengah yang kita harap cikgu bagi je, suap je. Tak. Kalau universiti, if you any question, if you any kata suggestion ke atau pendapat, cakap, beritahu. So at least saya pun mungkin tak tahu dan mungkin saya juga belajar. Sebab tu saya harap sangat pelibatan. Okey.
pastikan sebelum nak belajar tajuk baru tu awak dah buat research, awak dah belajar, awak dah cuba tengok, at least awak ada ready. Kat situ saya akan tengoklah siapa pelajar yang rajin, belajar yang orang kata bagi pendapat, itu kita akan bagi markah. Rugilah 20% tu banyak tu. Kalau awak sia-siakan tak ada apalah, yelah kita pun tak tahu markah untuk kata esei, markah untuk rajah kan, awak boleh dapat berapa kan. At least kalau pelibatan awak banyak, dia dapat membantu awak untuk dapat grade yang lebih tinggi lagi, insyaAllah. Okay. Right. Saya tambah sikit lah tentang pelibatan ni, kenapa kita decide. Sebelum ni pelibatan memang 5%. Tapi untuk belajar atas talian kami kena buat 20%. Sebab satu kita nak bagi you markah percuma lah sebenarnya dalam kata lainnya. Jadi dan kami fleksibel. Kita faham belajar kat rumah tak mudah dan banyak gangguan. Bukanlah kata gangguan tapi benda cabaran untuk you belajar, untuk fokus. Kalau ada masalah bagi tahu, doktor saya punya internet memang tak okey. Bagi tahu. Jadi kita boleh tukar mode. Mungkin kita berkomunikasi melalui Telegram saja ke, WhatsApp saja ke, benda yang minimum internet. Tapi kena bagi tahu. Lepas tu kalau kata doktor saya terlewat ni sebab saya perlu bantu ibu saya, boleh bagi tahu. Tapi kena bagi kongsikan. Kalau kata boleh adjust dengan kata mak pergi hospital ke apa ke kan. Takkanlah kita kata oh tak boleh kena juga datang kelas. Tak. Kita pun manusia kan. Dan kita tahu belajar atas talian bukan mudah. Tapi inilah dia hakikat ujian Tuhan bagi. Kena belajar atas talian, yang dah berada di kampus kena tunggulah pekeliling UKM kata apa. Saya harap dia tak suruh you balik lah. Itu je lah. Sebab yelah baru sampai, lepas tu nak balik pula. Saya takut nanti nak datang balik pula ke apa ke kan. So alert lah, alert dan terima hakikat kita memang kena banyak belajar secara norma baru, belajar atas talian. Supaya kita terima dan kita teruskan juga pelajaran ni. Jangan give up Okey. Baik. Okay. Baik. Terima kasih Dr. Maha. Seterusnya sebab kita sekarang ni dah pukul 11 hampir 11.30 minit dan ini ada perjumpaan kita yang pertama. Biasanya lazimnya perjumpaan pertama ni kita selalunya ringkas, hanya penerangan tentang kursus, tugasan dan perkara-perkara lain lah. Jadi kita dah lantik ketua kita adalah Sarah Adibah Sarah Adibah. Tolong beri perhatian, Sarah Adibah akan bentuk satu kumpulan Telegram dan semua kena alert lah. Kumpulan Telegram ni semua announcement akan disalurkan melalui Telegram ni. Semua kena tahu. Saya andaikan semua tahu. Jadi jangan nanti kata saya tak tengok Telegram dah ni. Itu bukan masalah saya. Bukan masalah kami So semua arahan-arahan akan dihantar melalui Telegram. Okey, sebelum saya pergi untuk acara penutupan untuk kita close. Doktor. Saya ada, siapa ada soalan? Silakan. Saya. Silakan. Siapa tu? Nama apa? Saya nak tanya. Nama siapa nama? Nama saya Syahrul Nizam Zaini. Syahrul Nizam. Okey, silakan Syahrul Nizam. Saya nak tanya kalau macam student di antara kami ni nak lakukan perbincangan ataupun persoalan yang hanya melibatkan dengan pelajar, tapi saya sebenarnya seronok untuk melibatkan sekali pensyarah-pensyarah dekat dalam Telegram tu. Sebab sebelum-sebelum ni perbincangan antara pelajar semuanya di belakang pensyarah-pensyarah. Jadi kalau macam ada sebarang kemuskilan apa semua tu, pensyarah boleh masuk lah. Jadi saya nak tanya kalau macam perbincangan tu berlangsung dekat dalam Telegram secara tak formal, doktor setuju tak? Boleh. Saya setuju. Untuk kumpulan ni saya setuju anda boleh adakan perbincangan dalam grup Telegram yang kita bentuk ni, kumpulan kita ni, dan perbincangan dalam skop pembelajaran kita ni aja. Jangan cerita pasal betul. Dia lari ke nak buat putus tunang ke berjadah apa semua tu tak mau. Hanya perbincangan yang berkaitan dengan khusus kita saja, yang ada kaitan related. Jangan awak kata nak tanya Dr. Syamizi ni ada apa. Kan? Betul. Saya setuju. So jangan membawa kat dalam tu tak payah. Jangan tak payah.
So perbincangan berkaitan dengan kursus kita sama ada juga dengan pelajar dengan awak, kami yang dipantau. Kalau awak minta kami bagi apa pendapat, tanya, minta Teks apa pendapat. ni? Tag Apa? lah. Tag lah. Dr. Farah minta pandangan Dr. Farah, minta pandangan Cik Syamizi, minta pandangan saya. InsyaAllah kami kalau kesempatan kami tanya. Dalam skop kita punya pembelajaran kita ni lah. Ya, awak tanya macam mana nak pergi ke bulan ke apa benda tu semua saya tak tahulah. Kapal dia pakai bahan api apa saya tak tahu. Okey, berkaitan dengan kursus kita. Ni Syarul Nizam Ya, saya. Okey, Syarul Nizam faham boleh? Saya Ada saya lagi suka lah Syarul Nizam sebenarnya kalau ada. kita buat perbincangan dekat dalam grup yang sama. Satu Betul, betul. ialah berapa banyak grup awak nak ada. Satu ada pensyarah, satu tak ada pensyarah kan. Tengok juga. Saya faham. So tak apa. Bincang dalam tu benda yang tiba-tiba belajar ada nampak doktor ni ada Twitter orang ke ataupun ada nampak dekat Facebook orang share. Boleh share dalam tu. Jadi dia jadi macam pembelajaran keterusan lah. Betul. Yang saya rasa saya suka lah benda tu. Saya suka. Boleh. Jangan rahsiakan perbincangan anda. Mana tahu kat perbincangan tu lebih ada dapat markah ke? Kita bagi markah kan. Bincang lebih-lebih bukan main bersemangat kan. Bumbang. Kita bagilah markah. Ini yang bincang jangan membawang sudah. Okey, Syarul Nizam. Okey Syarul Nizam? Okay, baik, terima kasih. Okey, Doktor. ada lagi siapa? Doktor. Okey, silakan. Siapa ni? Saya Syafinas, saya nak Okey, tanya Syarul. kumpulan berapa orang satu kumpulan dan ada tak tugasan individu? Semua adalah tugasan individu. Tugasan kumpulan Okey. kita tak buat sebab kita memikirkan pelajar susah nak berkomunikasi, untuk berbincang, Okey. jadi adalah mudah pelajar untuk buat cara individu. Kalau di kelas Okey. ada satu tugasan untuk kumpulan, tapi oleh kerana menggunakan keadaan COVID ni, kita berbincang secara online, jadi adalah saya tak nak pelajar stres. Jadi pelajar atas kapasiti pelajar itu sendiri. Ya. Okey, terima kasih doktor. Individu. Baik, okey sama. Ada soalan lagi yang lain-lain? Jangan rasa takut tanya soalan. Enjoy Doktor. Enjoy, belajar enjoy. Saya nak tanya yang Siapa ni? Nur Anis. Anis Amani. Kan ada yang penilaian khusus tu, yang kedua yang analisis pertuturan tu kan. Kan kita kena analisis kanak-kanak seorang sahaja ke ada macam 2-3 kanak-kanak? Awak nak buat ramai ke? 5 orang ke? Tak adalah. Awak 5 orang ke lagi berapa? Saya suka. Yelah kan dia macam kira satu je. Okey. Seorang pelajar, seorang kanak-kanak saja. Seorang kanak-kanak 3 hingga 5 tahun ataupun seorang OKU. Itu seorang aja. Seorang saja. So kena videokan lah. Sebelum you videokan, minta kebenaran parent dia dulu lah. Biar tulis satu surat ke. Saya, bapa atau penjaga. Setuju. Untuk kegunaan akademik. Untuk kegunaan pembelajaran ini. Okey, kalau macam anak buah tak perlulah surat. Anak, Yelah, saya suruh ke tanya bapak mak dia, dia. saman kau. Tanya bapak dia. Tanya bapak dulu. Memang anak Kalau dia saman saya tak tahu Ini rekod tau, recorded. Saya dah beritahu pelajar untuk minta kebenaran. Jangan tapi tak beritahu minta kebenaran. Dia pula kena pergi mahkamah. Itu masalah. Okey. Awak minta apa-apa minta kebenaran terlebih dahulu. Jangan kata tak apalah gini. So dia dah keluar kat video dekat YouTube apa semua. Orang ni dah kena saman. Saya pun kena naik mahkamah. Tak nak lah. Okey, faham ya? Okey, terima kasih doktor. Orang kanak-kanak dan minta kebenaran apa? Jaga. Ya? Alright. Okay, ada lagi soalan? Aku takut-takut ni soalan ni. Dia macam ngantuk. Jadi kau ngantuk ke? Doktor ni mata dia memang Toya. mata dia kecil lah. Sekarang Adibah. Okey, siapa soalan? Doktor, jadi maksudnya Siapa ni? Saya Sarah Adibah. Saya Adibah. baru dah. Doktor, jadi maksudnya surat tu kita buat sendirilah macam tu. Buat sendiri. Sudah je kepada ni saya Surat akuan. kepada penjelaras khusus untuk ni lah kod ni JJB berapa ni? 2173 PPK perkembangan dan ciri individu masalah pendengaran. Saya, ibu atau bapa kepada ni nombor kebenaran dengan ini bersetuju membenarkan siapa? You lah. Raja A bapa nama, nombor matrik dengan nama merakam
perbualan ataupun percakapan anak saya ni untuk dijadikan kerja khusus dalam kurungan tujuan akademik lah. Itu je. Tanda tangan. Okey, anda dia tanda tangan, mak dia atau bapak dia, mak dia jadi saksi dekat tepi tu. Bukan menalar kena ada. Okey, bukan menalar. Tak payah cop mahkamah, cop stamp hasil ni tak payah. Jangan nak lebih-lebih juga. Okey? Faham ya? Kalau tak tahu tanya lagi, tak ada masalah. Mana boleh tanya lagi. Jangan takut aku lah tanya nanti kena penampak. Okey, ada soalan? Ada anggota Telegram. Okey, ada soalan tak? Doktor. Ya. Siapa ni? Nurin. Nurin. Okey, Nurin. Silakan Nurin. Saya nak tanya yang pasal esei 5 muka surat ni kan. Doktor cakap tadi dia final exam. Yes. Jadi ada masa yang ditetapkan tak untuk jawab esei tu? Tapi dia bukanlah 2 jam. Kita akan bagi hari lah. Hari. Awak boleh pergi library, awak buka semua buku. Awak jawab. Kalau satu jawapan pun tak keluar. Sebab ada buku tu tak ada jawapan. Open book test. Open book test. Itu tak ada masalah lah. Itu berapa hari mana? 5 hari. 5 hari ke 10 hari boleh jawab. Jawab sudah lah. Kita akan beritahu kemudian. Jangan risau. Jangan risau sangat. Jangan risau. Jangan tension. Yang depan ni awak jadi murung fikir pasal 5 pages ni exam. Murung ni. Tak tahulah ni. Jadi murung. Okey, ada soalan lagi? Okey, Nurin. Okey ya. Okey. Yang lain-lain? Ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan. Kita sesi yang akhir ni saya nak minta seorang demi seorang bagi masa 1 minit banyak sangat 1 minit. 1 minit lah 1 minit tu depend lah terpanjang 1 minit bagi bagi cakap nak dengar suara. Ada cakap. Terang table. Apa harapan ke? Harapan ke? Apa harapan? Saya harap khusus kau menjadikan saya sebagai profesor ke apa. Betul lah. Okey, yang pertama Nurul Hanisa. Nurul Hanisa mana? Okey, silakan. Untuk hari ini, terima kasih atas penerangan Encik Mizi, Dr. Hanafi, Dr. Khairul Farha. Saya harap khusus ni sedikit sebanyak membantu saya lah untuk terus dalam kursus perkembangan dan ciri perkembangan masalah pendengaran ni, sebab saya sendiri berminat untuk masuk dalam kursus ni. Jadi rakan-rakan lecturer semua dapat bantu saya lah supaya saya pun bantu diri saya untuk terus maju dekat dalam kursus ni. Okey, terima kasih. Okey, yang kedua Afika. Doktor Afika mana? Oh, sorry. Afika Muhammad Kasim. Sorry. Terima kasih. Okey. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Afika. Terima kasih kepada doktor sebab menerangkan sikit sebanyak tentang kursus ini, dan sememangnya kursus ini adalah antara kursus yang sangat menarik bagi saya dan mungkin juga bagi kawan-kawan. Harapan saya untuk kursus ni adalah kita bersama dapat berkongsi ilmu, dan yang penting sekali dapat sama-sama membuka mata komuniti setempat maupun masyarakat tentang pentingnya komuniti yang mempunyai masalah pendengaran, iaitu pekak. Itu saja daripada saya. Betul-betul komuniti untuk mata awak nak buka. Kau buka jualan kan. Okey, Afika Husna. Assalamualaikum doktor. Nama saya Nur Afika Husna. Terima kasih di atas penerangan yang diberikan.
sebenarnya saya gembira dapat menyertai program ni dan saya harap segala ilmu yang saya dapat ni bukan saja dapat jadikan saya seorang cikgu yang berkualiti, tapi juga saya dapat aplikasikan ilmu-ilmu ni untuk kehidupan harian juga dan berkongsi dengan orang lain. Okey. Seterusnya Syahrul Nizam. Ya, saya. Pertama dan selamanya saya panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi. Kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk terima saya sebagai salah seorang pelajar yang daftar khusus masalah pendengaran khas ni. Terima kasih banyak-banyak. Bila saya ditanya pada sesi permulaan tadi, menyesal ke tak ambil khusus masalah pendengaran ni, sejak daripada daftar dan selamanya saya takkan menyesal. Saya takkan menyesal. Ayat mana mulut Saya takkan menyesal. Kena berusaha. Ya. Kena berusaha. Ya. Saya kena berusaha. So saya sejak daripada mula dan selamanya saya tak akan menyesal sebab saya seronok untuk belajar benda ni. Ianya satu perkara yang eksklusif untuk saya dan saya harap saya dapat berikan perkhidmatan saya untuk anak-anak pendidikan khas di masa akan datang dan seterusnya membela nasib mereka serta mengubah persepsi masyarakat akan golongan-golongan pendidikan khas ni lah. Itu saja. Golongan saja. Golongan. Okey baik. Golongan pendidikan khas. Golongan pendawai tu. Oh, itu golongan. Okey, terima kasih Syahrul Nizam. Bagus Syahrul Nizam ya. Kita harapkan semua akan sama macam Syahrul Nizam. Semangat ya. Okey, seterusnya Nur Faiza. Nur Faiza. Tak datang tak? Nur Faiza datang eh? Tadi ada? Nur Faiza, anak perempuan Rosidin. Mana dia? Bateri. Oh, yang beli barang tadi kat mall tadi. Sebab itulah kita tak bagi jalan-jalan. Itulah dia masalahnya. Hilang. Ini masalah ni. Dia hilang lah. Okey, so tak apa. Harap-harap yang lain nanti jangan buat begitu Baik, seterusnya Zul Helmi. Haimi. Ya saya doktor. Okey, saya nak cakap thank you. Dia pakai filter. Gelap ke? Sekejap. Kau pakai tinted ke pun dalam kereta tinted ke? Kamera laptop. Saya nak ucapkan thank Dia kena you pusing untuk kamera tu awak kena menghadap tingkap tu. Sekejap. Tak, dia menghadap tingkap tu. Awak menghadap gelap Okey, teruskan. Bukalah lampu. Dah dia buka lampu dah. Langsir tu kena buka kot. Hilang lah. Terus hilang. pakai flash. Boleh tak apa, buka sikit tingkap tu. Okay, saya nak ucap thank you untuk Dr. Hanafi, Dr. Farha dan Encik Mizi sebab kursus ni saya ambil sebab saya tahu tahap saya dan saya sedar dan saya perlu tambah ilmu dan kemahiran terutama dalam bidang pendengaran sebab dari dulu saya nak ambil bahasa isyarat sebenarnya tapi terpergi dekat Braille. So saya harap saya dan rakan saya dan rakan seperjuangan dapat buat yang terbaik untuk kursus ni dan saya harap kita orang akan jadi pelapis untuk guru-guru untuk perkhususan ni di masa akan datang yang dapat sebarkan awareness kepada masyarakat di sana. Nanti boleh bersedia dengan keadaan yang gelap-gelap nanti. Kembali ke dunia terang. Maaf doktor. Baik, selanjutnya kita kepada Sarah Adibah Muhammad Sabal. Sarah Adibah. Ya, Assalamualaikum semua. Baju belang. Saya Sarah Adibah. Nak cakap apa saya rasa saya tak ada tahu apa. Sampai grad dah saya khusus setuju doktor, saya tak cakap apa. Ya, ada banyak benda nak cakap, kita nak cakap. Awak tengok muka saya, awak tak ada benda nak cakap. Awak jadi kaku, membisu. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan kepada Nuri Nasuha. Tutup. Saya tutup. Okay, Assalamualaikum semua para pensyarah dan rakan-rakan. Okay,
harapan saya untuk kursus ni supaya seperti yang doktor bagi tahu tadi, semoga kursus ni dapat menimbulkan perasaan saya untuk berbakti dalam bidang masalah pendengaran dan seterusnya dapat sentiasa menyediakan diri saya supaya saya sentiasa bersedia dan dapat memajukan diri saya untuk berbakti dalam bidang pendidikan khas. Okey, terima kasih. So, bagus. Semua bersama. Semua bersama macam Nurin juga. Okey, seterusnya Mahfuzah binti Muhammad Suhaimi. Assalamualaikum. Harapan saya dalam kursus ni agar semua pesyarah dapat sudilah mengajar saya dan saya dapat bagi kesedaran kepada masyarakat tentang masyarakat masalah pendengaran lah. Itu sahaja. Itu je. Bukan mesti kesedaran pada diri awak sendiri. Bagi saya sendiri juga. Okay. Itu yang penting sekali. Yang penting sekali. Baik, terima kasih. So, seterusnya Nur Adawiyah. Nur Adawiyah mana? Okey, Nur Adawiyah, silakan. Assalamualaikum semua dan terima kasih doktor dan minta maaf atas sebab-sebab tadi. Ada masalah family sikit. Cuma nak keluar dating ke apa? It's okay. Bukan. Tak ada saja mesti. Cuma masa kelas kita bersedia. Kita bersedia macam Dr. Sabji kata, Encik Sabji kata kita beradab dengan guru. Terus. Saya selalu dekat College Christmas, cuma hari ni saya ada problem sikit dekat rumah makcik. Minta maaf mula-mula, saya minta maaf sangat. Cuma harapan saya tak pandai nak berkata-kata dengan penuh sastera. Cuma saya harap doktor dapat membantu saya untuk tingkatkan lagi ilmu dalam berbahasa isyarat sebab memang itu dah lama saya teringin nak belajar. Cuma saya ni seorang yang bukan slow learner, cuma bukan slow learner, cuma saya agak lembab sikit. Tak apa, kita semua lambat. Kita akan bantu insya-Allah. Dengan rakan-rakan semua dapat membantu saya lah. Okey, terima kasih Nur Adawiyah. So, Nur Jihan pula. Nur Jihan. Mana Nur Jihan? Nur Jihan, silakan. Tak dengar, mute. You mute mic. Nur Jihan, unmute-kan mute anda punya mic. Okey. Alamak, tu tekan lagi sekali. Tekan sekali. Lagi sekali, tekan 2 kali. Tekan 2 kali. Okey, alright. Okey dah. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Jihan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua tenaga pengajar kerana berkongsi info-info yang asas untuk kami tahu sebab kita hari ini kelas yang pertama dan saya nak ucapkan tanya kepada kawan-kawan kerana kita memilih untuk meneruskan perjalanan kita dalam pengkhususan pendengaran. Jadi saya harap semua kawan-kawan dapat kekalkan momentum daripada kelas pertama hingga tahun akhir kita nanti. Dan saya yakin semua kawan-kawan mempunyai motif dan matlamat yang sama seperti saya untuk menjadi amanah kepada anak-anak pendidikan khas. Itu saja daripada saya. Terima kasih Nur Jihan. Ada daripada mana Nur Jihan? Sorry, yang lain tak tanya, lupa tanya. Saya daripada Melaka. Oh, orang Melaka memang baik. Saya orang Melaka. Cik Syamiji pun orang Melaka. Kan? Ya ke? Melaka memang bagus, terbaik. Melaka. Orang tepat. Ada orang Johor, Saya orang Johor. Mana Johor? Apa Johor? Saya. Johor kat mana Johor? Johor Mersing. Oh, Mersing. Kita keluaskan kuasanya. Melaka lagi. Okey, Jihan. Orang Melaka, the best. Okey, konon lah. Tak apa, gurau aja. Okey, enjoy. Okey, Nur Jihan. Siapa tadi? Nur Jihan kan? Nur Jihan dah. Sekarang kita pergi kepada
Dr. Nur Syafinas. Nur Syafinas. Okay. Saya. Yang ada kecil. Jihan, Okey. Sorry. Jihan Melaka kat mana? Duyung. Ya, Duyung. Okay, no, Syafinas. Okey. Sorry, Syafinas. Syafina depan Okey. sikit Syafina, tak nampak. Selepas ni. Tak nampak Okey. dia tu. Okey. Glowing. Doktor, saya berharap dengan adanya ilmu daripada doktor-doktor semua, saya dapat aplikasikan dalam kehidupan harian dan dapat menyumbangkan ilmu yang saya belajar dekat komuniti setempat dan untuk orang lain juga, sebab untuk membina peradaban insan ke arah yang lebih bermatlamat, untuk membina lah ke arah yang lebih baik. Okey, bagus. Itu je. Azam ya. Okey, seterusnya Okey. Nur Anis Amani. Okey, saya. Okey. Okey, Assalamualaikum. Kota baru ni kan? Kota baru. Saya Perak. Okay, first saya cakap nak ucapkan terima kasih untuk lecturer dan kawan-kawan. Lepas tu bagi saya macam kursus ini saya macam nak bersemangat lah untuk belajar, sebab sebelum ni saya ambil kursus lain untuk diploma. So bila degree ni ambil pendidikan khas, saya berharap ini adalah keputusan yang sangat tepat dan insya-Allah ini keputusan yang tepat. Jadi saya harap macam lecturer semua dan kawan-kawan dapat membantu saya menjadi seorang pendidik yang bagus dalam di masa hadapan. Okey. Saja. Macam tapi itu semua kena berusaha nak jadi guru cemerlang ni. Daripada awal dia dah cemerlang, berusaha dan sampai jadi cemerlang lah. Okey, yang saya rasa yang terakhir untuk kita ni, kita dengar ada saudari Ronaida. Rosnaida. 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 Okey, silakan Ros. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya minta maaf sebab saya rasa saya punya internet ni masalah kot. Itu yang keluar masuk tu. Okey, clear. Tak, tadi saya dah masuk banyak kali, 5-6 kali dah saya rasa keluar masuk macam tu. Lepas tu okey, harapan saya delivery dapat saya praktikkan dengan sebaiknya, dan untuk kawan-kawan saya berharap saya dan rakan-rakan dapat tempuh segala cabaran yang diberi dengan tenang dan gembira. Itu saja. Terima kasih. Saya sebenarnya nak cakap something, saya terlupa. Belum? Okey. Sebelum kita tutup, kita minta lah Cik Syamiji dulu. Kata-kata akhir. Okey. Kata-kata akhir sebelum kita tak ada apa, cumanya itulah seperti yang saya kata tadi, sebelum nak belajar pastikan buatlah rujukan terlebih dahulu, dan harap kalian semua enjoy lah dalam kursus ni, buat yang terbaik. InsyaAllah moga-moga ilmu yang anda peroleh itu dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Cik Syamiji. Kerana dia jadi. Okey, seterusnya Dr. Farha. Saya nak kongsikan Citra untuk pusat Citra ada meminta setiap fakulti mengamalkan ajaran dalam bahasa Inggeris. Jadi akan ada sesi bahasa Inggeris sedikit lah dalam kelas kita nanti dengan saya sedikit jugalah, dalam 10 hingga 30%. Bukan apa, dia nak memperkasakan kemahiran bahasa Inggeris pelajar UKM ni. Bukan kita nak tukar mode kepada bahasa Inggeris, tapi kita nak empower your skills, your communication skills especially. Macam membaca dan bercakap lah. Mungkin kita akan bertanya dalam bahasa Inggeris ke. So boleh cuba belajar lagi lah. Itu je. Banyak artikel kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Baca bahasa Inggeris kemudian presented in English. So senang aja dalam presentation, but maybe one of your presentation using English language lah. Tak ada masalah. Okay, baik.
Tadi anda semua dah cakap, jadi saya dah dengar semua suara. Ada suka suara yang sangat yakin, cakap lancar, ada yang saya dah. Jadi macam-macam. Tapi tak apa. Semua saya dah bagi peluang untuk bercakap dan saya dah dengar suara semua. Jadi itu yang baiklah. Sebab kita kelas online ni yang terbaik, kita dapat melihat video dan dengar suara. Itu namanya. Itu maknanya kelas online. Itu maknanya kelas online. Kalau kita kelas bersemuka, kita jumpa. Boleh nampak seorang-seorang. Tapi kelas online nak dengar suara. Nanti kan doktor, apa Dr. Nafi ni tak bagi saya bercakap langsung. Saya dah make up ni apa semua ni kan. Dah lah make up dah setengah jam kan. 1 jam make up. Pilih tudung aja 1 jam. Tudung mana sesuai. Ini padan tu tak padan ni. Contoh lah kan. Jadi semua dah saya bagi peluang untuk bercakap tadi dan harapan terhadap kursus kita ni. Jadi sama-sama lah. Kita menjadikan kursus kita ni kursus yang cemerlang dan kita nak semua pelajar kita dapat skor subjek ni dan dapat kalau boleh semua dapat A. Boleh tak? Dapat A, boleh? Semua A solid semua. InsyaAllah. InsyaAllah doktor. InsyaAllah, amin. Amin. Semoga dimudahkan. Usaha dan juga tawakal. Usaha yang sungguh-sungguh dan tawakal. Tadi kita dah terangkan beberapa strategi lah. Macam mana nak dapat A tu, kena mudah lah. Yang mudah. Aktif dengan pembelajaran, membaca, buat persiapan sebelum tajuk kuliah tu, setiap minggu buat persiapan. So bila sampai tajuk tu senang. You nak discuss yang soal isyarat, ada kredit dia, ada markahnya. Bukan soal kosong-kosong tak ada markah, ada markah. Aktif dalam kelas, kita bagi markah. Soalan ada di markah, bagi pendapat ada markah, tegur bicara ada markah. Sekurang-kurangnya jangan dia pendiam sangat. Tegur lah, doktor, doktor pakai baju lawa yang ni. Contoh lah. Tudung padan lah. Tak markah. So kita nak ajar guru ni supaya jadi peramah. Peramah dan jadi orang menegur orang. Ada tengah pelajar yang tak peramah. Kelas. Jadi so kau ingat. Jadi itulah saja pesanan saya dan pengacara yang lain. Asal dia je dapat? Nak belanja? Seorang lah belanja. Baik, jadi saya harap anda, yang penting anda enjoy. Belajar di universiti ni bukan disebab nak belajar, nak stress, betul tak? Enjoy dengan knowledge, dengan ilmu yang kita pelajari, kita enjoy. Semua jalan ada solution dia. Semua masalah ada solusi. Tak boleh jumpa bicara ni susah sangat nak bincang, jumpa Abang Mizi. Cik Samizi. Cik. Kenal Mizang. Jangan panggil abang lah. Cik Samizi, saya ada masalah. Tak bincang. Tentang pembelajaran. Jangan bincang pasal lain. Jangan bincang, saya masalah ni dengan awek ni. Tak boleh. Okey. Ini contoh. Saya tak nak awak anggap percakapan ni macam one way. Kita nak sekarang ni belajar dengan pensyarah dia rapat. Lama ni dalam sampai konsep rapat yang kita masukkan ni, rapat dalam konteks pembelajaran. Sampai tahun 4 ni. Knowledge, dapat ilmu. Jangan awak anggap pensyarah ni menjadi musuh awak pula. Saya tak nak jumpa Dr. Nafi tu, garang apa. Suka marah-marah orang. Saya ikhlas, saya tak marah pelajar tu. Kalau saya marah pelajar pun demi kebaikan pelajar tu. Kami ni semua ni tak marah pelajar. Kalau pelajar ni bawa ni tak ada. Nasihat kami supaya anda ikut jadi pelajar cemerlang, baik dan anda akan menjadi guru yang terbaik yang kami hasilkan. Terutama sekali guru pendengaran dan menjadi apa ni yang disebut-sebut di sekolah nanti. Pelajar guru daripada UKM ni bagus, baik, committed, berdedikasi, mengajar, berilmu. Itu kita nak. Pandai berbahasa isyarat. Itu jadi masalah lah tu. Jadi isu. Guru, dia kata guru tu tak tahu bahasa isyarat. Itu MFD dia cakap. Kami tak cakap MFD. Tapi dia tak ada evidence, tak ada bukti. Satu kajian pun tak ada dia buat. Dia kata guru dia pandai bahasa isyarat lah. Okey, baik. Jadi pertemuan kita pertama ni sangat positif. Saya bersyukur sangat kerana anda semua dapat participate dalam kelas ni dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran ini. Dan itu saya akhirilah. Mungkin saya akhiri kita punya pertemuan pertama kita ni.
Selfie. Ambil Gambar. gambar. Gambar sekejap Video, share video. Syamil ambil sekejap. Ambil gambar. Apa ni? Kejap, saya buat. Tapi, sekejap Saya punya tak penuh. Saya punya internet tak bagus. Ini okey. Nanti penuh. Okey. So, saya... Doktor, saya nak tanya. Itu siapa tu? Zulhaimi. Kejap saya pun nak masuk ke? Okey, sedia. Tengok kamera. Dia tengok kamera masing-masing sekejap Kalau ada soalan tunggu sekejap. Syafina, awak atas sikit. Atas sikit. Nampak macam kosong atas tu. Macam tu. Syafina tu ni takut kamera ke apa? Dia bukan handphone. Okey, sedia Ada nak print screen ni. Kejap. Macam mana nak print screen? Ada tak orang boleh print screen kan? Siapa ni? Siapa boleh print screen? Tolong print screen kan sebab saya... Jangan macam ni lah. Ambil telefon je lah. Ambil. Siapa boleh tolong? Satu. Cepat. Okey. Nanti tutup buku doktor. Boleh. Ada. 1, 2, 3. Ada. Okey. Terima kasih. Okey. Semua tersenyum lebar. Harapnya sepanjang kursus ni semua tersenyum. Gembira, enjoy belajar. Jangan rasa takut-takut belajar. Dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Okey? Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi. Tadi ada soalan. Siapa ada soalan tadi? Siapa ada soalan tadi? Ada yang soalan tadi? Ada? Tak ada kot. Tak lupa lah. Okey, tak apa. Minggu depan saya soalan. Tanya. Okey, dengan itu saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.